Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Langkah Sri Kandi, langkah bergaya, ke medan juang turut bersama. Langkah saya membawa citra dalam bingkisan yang bertemakan pandemik COVID-19. Sidang pendengar sekalian, tajuk pidato saya ialah pandemik COVID-19 mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Pandemik COVID-19 sudah menjadi perkara pokok dalam kehidupan kita dewasa ini. Setiap hari, pasti ada saja yang membicarakan tentang pandemik COVID-19, baik dalam media massa maupun di mana-mana sahaja. Hadirin, sebelum saya terus melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya untuk mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pandemik COVID-19 ialah coronavirus yang merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus yang lain seperti MERS-CoV dan SARS. Terbaru ini ditemui di China ialah coronavirus 2019 iaitu COVID-19. Manakala mengubah lanskap kehidupan masyarakat secara konseptualnya merujuk kepada cara kehidupan masyarakat di negara kita yang berubah akibat terikat dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Malahan hadirin, kita turut dikenakan pengawalan pergerakan sehingga hidup ini ibarat burung di dalam sangkar, mata terlepas, badan terkurung. Saudara dan saudari, penyakit yang paling kritikal yang sedang diperkatakan di seluruh negara dan dunia ketika ini ialah COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China. Namun, isu ini menjadi isu yang paling serius di negara kita Malaysia ekoran gelombang ketiganya yang mencatatkan jumlah kematian sebanyak 4,721 kes setakat 24 Jun 2021. Oleh sebab kritikalnya wabak ini, pihak kerajaan telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan bagi membendung wabak ini daripada terus merebak. Akan tetapi, malangnya, walaupun pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan, namun didapati wabak ini seolah-olah tiada penghujungnya. Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kadang-kadang diragui dan dipertikaikan oleh mereka yang bersikap endah tidak endah terhadap situasi ini. Sikap masyarakat yang hanya mementingkan diri ini ibarat enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing hanya akan menimbulkan masalah sekaligus meragut ketenangan hidup kita. Sidang pendengar sekalian, kalau dahulu kita amat takut apabila mendengar tentang penyakit kanser, namun kini COVID-19 lebih menakutkan. Jika silap percaturan dengan mengabaikan aspek keselamatan serta kebersihan, nyawa kita pasti akan melayang. Oleh sebab itu, kita mesti memakai pelitup muka dan hidung untuk mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan. Kita jaga kita sebagai slogan yang paling popular ketika ini. Namun begitu, tanpa memahami tujuan sebenar perintah kawalan pergerakan, situasi ini seolah-olah disalahguna oleh segelintir pihak apabila ada yang menganggap bahawa kerajaan seolah-olah memberikan cuti kepada rakyat. Walaupun para doktor dan jururawat tidak henti-henti merayu supaya masyarakat tidak menambahkan lagi kes jangkitan di hospital, namun rayuan mereka ibarat mencurahkan air ke daun keladi. Peningkatan kes yang mendadak sehingga pernah mencapai 8,000 kes sehari pada bulan Mei tahun ini telah menimbulkan rasa bimbang dan takut
dalam diri rakyat Malaysia. Pihak media massa sudah pun memainkan peranan yang penting untuk membantu pihak kerajaan dengan menguar-uarkan kempen Stay at Home demi keselamatan kita bersama. Namun, masih ada pihak yang memandang enteng tentang situasi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun pelbagai sekatan perjalanan serta penguatkuasaan dilakukan, didapati wabak ini semakin mengganas. Rakyat pula seolah-olah sudah lali dengan penyakit ini. Hadirin dan hadirat, pihak kerajaan hanya mengarahkan kita untuk kekal berada di rumah dan mengurangkan pergerakan selama 14 hari sahaja bagi setiap kali PKP dengan mengambil kira aspek kebersihan sebagai langkah pencegahan. Perkara ini nampak mudah bukan? Tetapi amat sukar untuk difahami oleh mereka yang bersikap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih ada peniaga yang membuka gerai tanpa mematuhi SOP, bersiar-siar dan bersukan seperti tiada apa yang perlu ditakuti. Hadirin, di manakah peranan kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin untuk membantu pihak kerajaan dalam membasmi virus ini? Adakah kita suka dengan lanskap kehidupan yang sebegini? Jadi fikir-fikirkanlah. Tepuk dada, tanya selera, apa yang kita mahukan? Saudara dan saudari, janganlah kita bersikap pentingkan diri kerana fikir kita sihat, tetapi tanpa sedar, kitalah sebenarnya pembawa virus ini. Dalam sektor pendidikan, kebanyakan sekolah di seluruh dunia terpaksa ditutup untuk mengurangkan kes positif jangkitan COVID-19. Beberapa buah negara di seluruh dunia menutup sekolah dan menyebabkan sekurang-kurangnya 2,905 juta pelajar di seluruh dunia mengalami gangguan aktiviti pembelajaran semasa pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengambil langkah yang mudah dan cekap dengan mengamalkan ataupun melaksanakan konsep pembelajaran dalam talian. Menurut kerajaan, pembelajaran dalam talian dikenal pasti sebagai cara yang paling cekap dan berkesan untuk murid-murid menghadapi cabaran COVID-19 semasa pembelajaran di rumah. Jadi memang benarlah hadirin, COVID-19 benar-benar mengubah lanskap kehidupan kita. Sidang pendengar yang dikasihi, sebagai penutup bicara, kita telah diamanahkan dan dianugerahkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. Dengan itu, kita mesti menjaga diri kita, keluarga kita serta negara kita demi keselamatan kita bersama kerana pandemik ini sudah membunuh ratusan sumber manusia yang terdiri daripada pelbagai golongan masyarakat, tidak kira pekerja buruh maupun golongan profesional. Dengan itu, amalkanlah SOP dan duduk di rumah demi kesejahteraan kita bersama. Saya yakin kita pasti boleh menang. Sekian, terima kasih.